Untuk buku kali ini, kita akan bersembang mengenai buku Arab. Buku Arab. Arab. Okey. Di Perpustakaan Hagia Sophia, Turki, tersimpan sebuah manuskrip berharga yang mengandungi khazanah ilmu seakan merentas zaman. Ditulis pada abad ke-9 Masihi, buku ini dianggap sebagai antara buku bergenre self-help yang terawal di dunia. Masalihul Abdan wal Anfus merupakan sebuah karya akademik yang ditulis oleh Abu Zaid Al-Balkhi. Sorry, lama tak sebut bahasa Arab. So kalau salah makhraj tu, Masalihul Abdan. Masalihul Abdan wal Anfus. Maksud dia apa? Maksud dia benda yang boleh dikatakan sebagai tak tahu bos. Abdan selamanya lah. Abdan badan, okey. Anfus jiwa, nafsu. Nafus. Okay. Sebagaimana yang tertera pada tajuk buku ini sendiri, ia berkisar tentang penjagaan kesihatan tubuh badan dan jiwa. Apa yang menakjubkan pada buku ini ialah dalam penulisan mengenai penjagaan kesihatan jiwa, perbincangannya sangat menyerupai apa yang zaman moden ketika ini menyebut berkenaan kesihatan mental. Oh, baru ingat macam spiritual. Kan sama mental dengan spiritual. Basically kalau ikutkan, nanti kita tengok secara lebih dalam, cuma secara asas dia boleh kata mental. Tapi yang menariknya mental lah, masih mental berkaitan dengan kesihatan mental lah. Kita sebut contoh, bila kita sebut kesihatan mental, saya tahu stres. Depression. Benda-benda macam tu lah. Itu cerita dalam ni. Memang berlaku sekarang ni. Malaysia pun tu. Tak Malaysia je, satu dunia lah. Abu Zaid Al-Balkhi merupakan seorang polimat Muslim berdarah Parsi yang lahir pada tahun 849 Masihi di wilayah Balkh dalam sebuah perkampungan Parsi yang dikenali sebagai Shamistian. Sekarang ini berada dalam wilayah Afghanistan. Nama sebenarnya ialah Ahmad ibn Sahal. Panjang ke Ahmad? Panjang Ahmad. Mas style orang Arab dulu macam tu lah. Tak Ahmad, Muhammad. Dia pakai nama family kan? Macam culture dia Ahmad. Abu Zaid ni. Abu Zaid ni dia suka bagi nama orang Abu Zaid ni. Biasanya orang bagi nama untuk anak yang pertama. Anak yang pertama nama Zaid. Lepas tu buah kampung belakang. Dalam Mu'jam Al-Udaba karangan Yaqut Al-Hamawi, disebutkan bahawa Al-Balkhi merupakan seorang yang introvert dan pendiam. Kesungguhan Al-Balkhi dalam menuntut ilmu pula dibuktikan dengan kesanggupan beliau merantau daripada kampungnya ke Baghdad dan menetap di sana selama 8 tahun, semata-mata ingin mendalami ilmu agama dan dunia. Antara guru beliau yang terkenal ialah Al-Kindi. Kita tahu kita lama agak pun kat sekolah, campur sekolah apa semua. Lama juga, tapi tak merantau sangat. Kalau merantau, kalau siapa nak selama lah kan. Tapi tu balik-balik. Balik hari. Balik hari lah, nak balik minggu kan. Tak outing. Ini tu situ tu kan. Yelah, nak balik je lah. Dah pergi pun jauh dah. Yelah, zaman dulu ini yang pergi naik unta ke macam mana? Naik unta lah, mana ada kereta zaman dulu. Mana kita dah tak balik dah lah. Susah lah. Al-Balkhi juga diceritakan terperangkap dalam kancah pertembungan ideologi dan mazhab di eranya. Dalam satu masa, beliau dituduh sebagai pengikut Syiah Imamiyah atau Zaidiyah. Dalam ketika yang lain pula, beliau dikatakan menganut fahaman Mu'tazilah. Benda tu biasalah, terutama Mu'tazilah lah. Sebab zaman tu memang boleh katakan ramai jugalah yang menganut fahaman Mu'tazilah kan. Namun dalam salah sebuah karyanya, Kitab Nazmul Quran menjelaskan bahawa aliran yang dipegangnya adalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Bahkan Al-Balkhi dikatakan membenci fahaman yang terlalu mengagungkan seorang sahabat berbanding sahabat-sahabat yang lain sebagaimana yang dilakukan oleh penganut Syiah. Berbalik kepada buku Masalihul Abdan wal Anfus, Al-Balkhi cuba menghubung jalinkan kesihatan tubuh badan dengan kesihatan jiwa ataupun mental.
Beliau turut mengkritik pengamal perubatan di zamannya yang terlalu memfokuskan rawatan kepada penyakit-penyakit fizikal dan mengabaikan penjagaan dan rawatan terhadap penyakit mental. Mental lah. Cuma istilah dia tak panggil mental lah, zaman dia panggil afus atau jiwa lah kan. Jiwa lah. Jiwa macam lagi mencakupi semua. Lalu, di bahagian pertama buku ini difokuskan kepada perbincangan berkenaan dengan tips penjagaan tubuh badan yang melibatkan perkara-perkara seperti kebersihan, persekitaran yang baik, riadah, terapi urutan dan pelbagai lagi. Berkenaan dengan kesihatan mental pula, Al-Balkhi membincangkan tentang jenis-jenis penyakit yang berkaitan dengan mental beserta punca dan rawatannya. Antara yang disebut termasuklah kerisauan atau anxiety, kemurungan atau depression, fobia dan was-was atau obsessive compulsive disorder OCD. Harus diingatkan kembali bahawa buku ini ditulis pada abad ke-9 Masihi. Perbincangan yang mendalam dengan pembahagian masalah mental seperti ini sangat-sangatlah jarang dibukukan. Buku terawal yang dijumpai yang berkaitan dengan masalah mental seperti ini hanyalah ditulis pada abad ke-17 Masihi, iaitu buku karangan Robert Bruton yang diberi nama The Anatomy of Melancholy. Itu pun ia hanya memfokuskan kepada satu masalah mental, iaitu kemurungan. So benda tu sebenarnya dah pun dibincangkan, diceritakan, disebut dalam buku ni pada abad ke-9 lagi. Abad ke-9, 900 Masihi. Abad ke-9 masih dalam 800 lebih lah masih. 800 lebih. Okey, 800 lebih. So itu yang menyebabkan dia sangat menarik lah. Dan benda yang disebutkan tu seperti apa yang kita tengah sebut sekarang ni lah. Yelah, kita ingat orang dulu tak ada akses internet, kira dia tak tahulah kan. Biasanya mudah kata orang dulu macam mana? Bila mana dia orang sebut pasal kesihatan mental, dia fikir gila. Tak gila, kena rasa hantu. Betul. Buku ni tak macam tu. Buku ni tak macam tu. Walaupun yang lagi menariknya macam mana dia masuk ke elemen spiritual dalam channel percakapan spiritual. Yang kita akan tengok lah. Apa yang disebutkan oleh Al-Balkhi dalam buku ini hanya menjadi tular pada zaman moden. Dalam satu kajian yang dilakukan oleh Dr. Rania Awad, seorang doktor pakar psikiatrik di Stanford University, beliau membandingkan definisi OCD yang digunakan oleh Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorder dengan definisi was-was yang digunakan oleh Al-Balkhi, dan beliau dapati terdapat persamaan yang sangat-sangat mirip di antara kedua-dua definisi tersebut dalam membicarakan perihal OCD. Balkhi dia guna was-was tu dengan tu Mas Melayu lah. Was-was tu bahasa Arab. So dia was-was. guna literally tulis was-was. Was-was disebut was-was disorder. Faham? Was-was pada dada dia. Perkataan tu dah tak ganjil lah sebenarnya. Kita pun tahu was-was. Kita tahu, tapi kita tak tahu sebenarnya was-was tu adalah apa yang orang bawa sebut sebagai OCD. Betul Kan? Macam yalah, kita biasa bila kita sebut was-was ni lalu kita teringat orang was-was habis wudu. Betul. Padahal banyak benda yang boleh jadi was-was. Itu was-was pilihan macam tu. Yes. Ada. Was-was macam bersih tak bersih, contoh macam kebersihan kan. Budak macam dia kata cawan ni tak bersih lagi ni, dia bersih basuh lagi. Tak bersih lagi, basuh lagi. Baru tahu. Aku baru faham OCD tu. Ada orang sebut. Okey, tak dapat. So dia bukannya sebab sebelum ni aku tak relate OCD dengan was-was. Dia benda yang beza aku ingat. Sebab aku tengok was-was dia kontonasi dia macam spiritual. OCD ni macam kesihatan. Padahal sebenarnya dua-dua sama. Kesihatan dan spiritual. Dia dekat dua-dua. Okey, dia sambung. Okey. Bahkan rawatan yang disarankan oleh Al-Balkhi dalam bukunya itu juga adalah bentuk rawatan yang memang dipraktikkan pada zaman moden ini. Dr. Rania Awad menyebut dalam rawatan terhadap OCD, Al-Balkhi menyarankan 3 perkara. Yang pertama, pengambilan ubat-ubatan. Yang kedua, talk terapi. 2 perkara ini adalah rawatan yang dipraktikkan pada zaman moden ini. Kena ambil ubat. Ini saja pun dah kita kata apa, lain daripada yang lain lah. Ubat dengan maksud apa? Ubat supplement lah, medication, dadah, drug kan. Memang maksudnya beza dengan
kefahaman kita orang zaman dulu bila macam alami masalah mental, diorang tak fikir pasal ubat, diorang fikir pasal hantu. Al-Bakhri kata ambil ubat. Macam zaman moden lah. Kan? Sama. Bila masih cakap je tu. Betul ke? Kemudian yang kedua, ada satu terapi yang Dr. Rania sebut sebagai talk terapi. Dia cakap lah kot, talk. Cakap kan? Tak tahulah talk tu macam mana, tapi disebut antara cabang dia pula adalah kita dedahkan orang tu dengan apa yang dia masalah tu lah. Contoh macam orang was-was tu kan. Dia was-was kat mana? Kalau macam wudu tu maksudnya kita cakap minta dia ambil, kita latih dia untuk jangan takut sangat. Maksudnya dia praktik benda tu, dia ambil wudu elok-elok, lepas tu kata dah kena dah tu, jangan risau dah. Macam tu. Dia berterusan lah. Mungkin lah kot, nanti mungkin siapa-siapa yang bahagian psikologi mungkin lagi tahu lah macam mana kan. Mungkin boleh betulkan lah. Tapi ini yang disebut, aku sebut secara literal lah apa yang Dr. Rania Awad sebut, disebut talk terapi. Namun, perkara yang ketiga menurut Dr. Rania Awad adalah sesuatu yang perlu dihidupkan kembali, iaitu nasihat agama. Kalau istilah Inggeris dia yang Dr. Rania tersebut, sebab dia orang Inggeris kan, bukan orang, tak tahu dia orang apa, tapi dia cakap bahasa Inggeris lah kan. Dia kata spiritual advice. Tu dia. So aku terjemahkan sebagai nasihat agama. Advice. So kat sini kita dah nampak keunikan rawatan psikologi yang dibuat oleh Al-Bakhri ni lah. Satu, Rania Rania Awal cakap benda yang sama. Spiritual advice juga. Spiritual advice. So keunikan dia tu adalah dia bukan sahaja fokus kepada kesihatan mental dan praktikal untuk rawatan tu sama seperti rawatan moden, tapi dia minta juga untuk jangan pisahkan rawatan spiritual dengan rawatan yang bersifat macam tu. Jangan beliau buat batan. Maksudnya benda ni pun kita boleh kata hal-hal yang berkaitan dengan psikologi ni pun dia berkait juga lah dengan kita punya dalaman dari segi kepercayaan kita lah. Dari segi spiritual kita. Apabila Dr. Rania Awad membentangkan kajiannya itu kepada mentornya, seorang doktor pakar dalam bidang OCD, mentornya itu segera menggesa supaya kajiannya itu diterbitkan secepat mungkin kerana ia sepatutnya mengubah sejarah dunia psikologi. Dr. Malik Badri, intelektual Islam yang dianggap sebagai bapa psikologi Islam moden, ketika menterjemahkan karya Al-Bakhri ini pula menganggap bahawa Al-Bakhri merupakan ahli perubatan pertama yang membuat pembahagian kepada penyakit mental dan psikologi, dan juga ahli perubatan pertama yang mengelaskan penyakit emosi yang sangat mirip kepada pengelasan zaman moden. Perspektif lah, baru lah. Perspektif baru. Benda barulah sebab macam tadi nak masalah manusia. Nak sembang pasal depression contohnya. Zaman moden baru start sembang. Baru kita sembang. Kan? Padahal sebenarnya zaman 9 Masihi lagi dah disebut benda tu. Aku faham tu maksudnya. Orang macam baru sedar. Bila sebab orang kata sebab internet. Kan? Padahal sebenarnya manusia sama je. Pada bincang lama lah. Dia dah benda sama je berlaku kat mana-mana tempat. Cuma dia tenggelam sekejap. Tak tahu sebab apa boleh jadi transfer knowledge tu. Masalah je. Berdasarkan cerita di sebalik buku ini, kita dapat mengetahui bahawa perbincangan mengenai kesihatan mental sudah pun disebut secara terperinci sejak abad ke-9 Masihi lagi. Hal ini membuktikan betapa ilmu yang disampaikan oleh Al-Bakhri melalui buku ini sememangnya melampaui zamannya. So boleh ni lah. Buku ni pun boleh baca, dan sebab dikata buku self-help self-help ni buku boleh baca sendiri dan boleh praktikkan sendiri. So mungkin boleh jadi rawatan awal lah untuk pelajar-pelajar universiti ke yang pension, orang kerja yang ada ni kan. Dapatkan pendedahan. Tapi apa-apa ada masalah, rujuk orang pakar. Jumpa psikiatri. Kalau ada masalah penurungan ke, jumpa psikiatri. Ambil ubat kalau dia orang minta ambil ubat, dan solat. Islam lah kan. Solat, doa, baca Quran, semua dia meninggal. Ambil nasihat ulama. Macam ni kan. Itu je lah. So macam biasa lah, kalau ada cadangan ataupun kalau siapa nak offer tempat untuk kita orang shooting, kalau ada buka kedai kopi ke apa, boleh lah. Kita communication ni open lah sekarang ni. Social media ada. Alright. Okay. See you.